Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton FB Live pada pagi ini. Terlebih dulu saya wakil dari pihak Seksyen Pembangunan Bakat Bahagian Semua Manusia Jabatan Pendaftar UTM Johor Bahru ingin mengucapkan selamat datang ke Facebook Live UTM TTC bagi menonton siri kuliah penyelidikan siri 4 yang bertajuk Pengurusan Penyelidikan atau Pengurusan Projek. Bagi memulakan sesi ceramah kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama dahului dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput penceramah kita iaitu Cik Zuridah binti Saadan dari Pusat Pengurusan Penyelidikan UTM Johor Bahru untuk memberikan perkongsian ilmu kepada kita semua. Dengan ini segala hormatnya dipersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih kepada pengacara majlis Encik Hamzah dari Seksyen Pembangunan Bakat. Okey, terlebih dahulu saya Zuridah binti Saadan dari RMC bahagian pengurusan projek akan memberikan sedikit info kepada semua warga UTM, pendidik muda, sama ada rakan-rakan daripada pengurusan dan tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mendapatkan info berkenaan dengan research pengurusan penyelidikan. Okey, next kita pergi kepada kita nak tengok apa itu geran pendidikan. Kita nak tengok apa kategori yang ada. Yang paling penting adalah penaja geran pendidikan. Okey, kita boleh nampak kat sini geran pendidikan ni terbagi kepada 4 kategori, iaitu kategori penaja daripada geran universiti, nasional, swasta atau industri atau antarabangsa. Kalau kita nampak ikon bulat-bulat tu menunjukkan bilangan yang terdapat di UTM, berapa banyak geran-geran yang ada didaftarkan di bawah RMC, geran pendidikan. Okey, kalau kita tengok dari situ adalah geran universiti. Apa itu geran universiti? Geran universiti itu adalah agihan peruntukan yang diperolehi daripada sumber dalaman universiti. Okay, kalau kita nampak ini adalah seperti contohnya geran universiti pendidikan. Ini adalah dikategorikan sebagai geran universiti. Okey, kalau geran nasional ni macam mana? Okay, geran nasional ni daripada agihan diterima daripada pihak kerajaan, agensi-agensi dalam negeri ataupun NGO dalam kerajaan lah, kalau kita kata nasional tu. Okey, contoh gerannya ada contohnya macam geran daripada KPT, FRGS, PRGS atau TRG dan sebagainya lah. Geran-geran daripada MADI, MOSTI. Okey, itu dikategorikan sebagai geran nasional. Okey, bagi geran swasta atau industri. Okey, ini peruntukan yang kita terima daripada industri, swasta atau syarikat. Tapi yang dalam negara lah. Okey, contohnya macam geran yang kita perolehi daripada syarikat ABC, okey, daripada syarikat multinasional, TLG yang JLC yang melibatkan pihak industri atau swasta lah. Okey, untuk antarabangsa, agihan yang diperolehi daripada kerajaan, universiti, industri, swasta atau syarikat luar negara. Mana-mana yang dekat luar negara tu, semua kita akan kategorikan di bawah peruntukan geran antarabangsa. Okey, yang paling penting kalau kita nampak ni, dekat mana kita nak tentukan ni adalah berdasarkan dia punya offer letter. Itu yang kita akan menentukan dekat mana kategori geran-geran ini. Okey, ini adalah detailnya. Apa jenis kategori geran tu? Apa yang dikatakan geran universiti? Kalau kita nampak di dalam kita punya sistem, okey, untuk makluman bagi pengurusan geran pendidikan di RMC UTM, kita menggunakan platform sistem RADIS, di mana dalam sistem RADIS itulah kita akan membuat pendaftaran, menguruskan geran dan sebagainya. Okey, dekat sini saya nak highlightkan geran universiti tu. Apa yang dikatakan geran universiti? Geran GUP. Contoh-contohnya adalah macam geran Tier 1, geran Tier 2, ERPR, UTM Shine, kalau yang baru ni macam UTM ER, FRGS, UTM FR, UPR dan HIR. Okey, yang ini adalah geran yang ditawarkan oleh dalaman universiti. Kita gunakan duit dalaman sumber geran dana pendidikan untuk kita buka kepada kita punya pendidik. Okey, kita juga ada menguruskan geran-geran yang daripada PTJ, contohnya macam UTM Razak, contohnya geran yang ditawarkan oleh fakulti daripada Razak, dia menawarkan geran kepada penyelidik
Jadi didaftarkan juga di bawah RADIS, di bawah RMC dan diuruskan oleh RMC juga. Daripada MJIT, grant PRGS ICC ni adalah grant ditawarkan oleh pihak ICC, grant ditawarkan oleh UTM Lead. Okey, yang untuk grant jenis kategori institusi ni adalah grant daripada UTM R&D Fund, award grant, TRGS at campus ataupun UTM top down. Apa yang dikatakan dengan grant UTM R&D? UTM R&D Fund ni lebih kepada contohnya ada baki-baki grant yang tidak habis digunakan, kita tutup dan kita buka grant baru, itu yang kita namakan grant UTM R&D Fund. Okey, award grant ni lebih kepada contohnya menang dekat Inatec, kita awardkan pemenang tu sebagai grant. Jadi dia akan daftar di bawah award grant. Okey, nota dekat sini kalau kita boleh highlightkan. Okey, setiap grant ni mempunyai dia punya kriteria atau syarat yang berbeza. Jadi bagi ketua projek adalah wajib untuk mengetahui garis panduan setiap grant yang ditawarkan yang ingin dimohon oleh ketua projek. Okey. Seterusnya apa yang dikatakan grant nasional. Okey, grant nasional ni grant yang ditawarkan oleh pihak KPT, MOSTI, MOA, INSPEN dan sebagainya. Okey, ini kementerian punyalah, kementerian kerajaan. Contohnya yang macam kita biasa dengar, FRGS, TRGS, PRGS, MyLab, MyMBRAN, PPRN. Ini adalah grant-grant yang sering ditawarkan oleh pihak government, pihak KPT kepada penyelidik-penyelidik. Begitu juga dengan grant-grant daripada MOSTI iaitu ICF. Maaf yang itu saya tak ubah. MASTEC sebenarnya sekarang dah tukar kepada MOSTI. Okey, ada juga grant daripada agensi kerajaan, contohnya macam Kerajaan Johor, dia menawarkan grant kepada kita punya penyelidik. So dalam sistem kita, kita akan letakkanlah kategorinya di bawah others ataupun contract. Okey, kalau kita nampak ni others ataupun contract, apa tu others, apa itu contract? Okey, kategori others dan contract ni lebih kepada kalau others tu projek yang tiada bayaran perkhidmatan ataupun honorium kepada penyelidik. Okay, ada juga projek di mana lebih bersifat kepada kontrak, di mana ketua projek itu sendiri didapat khidmat bayaran profesional atas penyelidikan yang dijalankan. So dekat sinilah kita akan kategorikan dekat mana pendaftaran itu sebagai others, mana kita boleh daftarkan sebagai kontrak. Yang ini akan ditentukan melalui proposal ataupun offer letter yang diberikan oleh pihak penaja. Okey, seterusnya adalah grant industri atau swasta. Okey, ini adalah grant industri atau swasta. Tak kiralah dia industri besar ataupun kecil, syarikat kecil ataupun syarikat besar multinasional. Okey, ini kita akan daftarkan di bawah grant kontrak ataupun grant DTD. Okey, apa itu grant DTD? Ini akan diterangkan oleh tim RMC juga, tapi pada seksyen yang lain lah. Jadi yang ini saya tak nak terangkan secara detail, cuma saya nak maklumkan kalau grant DTD tu kita ada charge sebanyak 5% daripada peruntukan diluluskan. Okey, seterusnya adalah grant antarabangsa. Okey, grant antarabangsa ni daripada universiti luar, daripada syarikat, daripada universiti ataupun apa-apalah yang berlibatkan antarabangsa, itu akan dikategorikan di bawah grant antarabangsa. Make sure offer letter dan sebagainya memang ada dinyatakan daripada peruntukan tu daripada pihak luar. Okey, ini lebih kepada proses yang ada dekat dalam RMC lah. Okey, kita dapat dekat sini dia ada 5 proses utama yang perlu difahami oleh semua. Okey, starting from permohonan proposal. Okey, permohonan proposal, lepas tu pendaftaran grant dalaman, lepas tu ada pelantikan modal insan, aktiviti penyelidikan, buat tuntutan perbelanjaan dan kemudian laporan kemajuan ataupun penghantaran laporan akhir. Ini adalah cycle yang perlu dilakukan oleh seorang penyelidik untuk menjalankan research penyelidikan. Okey. Kita nampak kat sini adalah permohonan proposal. Okey, kalau yang ini kita boleh terangkan kepada grant dalaman. Grant dalaman ni grant GUP lah, grant di sini. Okey, apa proses-proses yang ada kita nak tengok dekat permohonan proposal. Okey, dia ada kat 5 ada 5 step yang perlu kita tahu. Okey, starting from pemakluman pembukaan grant,
ataupun taklimat grant. Okey, ini adalah peranan di RMC. Pihak RMC akan maklumkan, okey, ada pembukaan grant baru, kita akan menggunakan platform rasmi kita iaitu RMC R&D Net. So mana-mana penyelidik yang rasa dia berminat untuk nak apply grant, so dia kena aware lah. Okey, kita punya pemakluman di dalam R&D Net ataupun channel-channel rasmi, contohnya macam RMC website ataupun RMC Facebook. So kena aware dekat mana kita punya pemakluman grant tu. Kita juga di RMC akan membuat taklimat berkenaan garis panduan grant yang kita tawarkan. So dekat situlah nanti semua ketua projek yang berminat untuk mohon, dia kena attend lah supaya kita boleh tahu apa kriteria, apa syarat permohonan yang membolehkan ketua projek tu apply grant tersebut. Okay, nextnya adalah pengisian permohonan melalui sistem. Okay, kalau grant dalam ni kita memang akan minta permohonan dia buat di dalam sistem online lah, platform sistem radis kita. Okey, di mana penyelidik perlu mohon berdasarkan grant yang ditawarkan. Okey, untuk yang coming paling soon sekali kita akan tawarkan grant kita UTM-ER. So nanti kita akan blast dekat dalam email, so ketua projek kena maklumlah, baca kriteria yang ditetapkan untuk kita apply. Okey, seterusnya kita akan selepas dah isi permohonan tu semua, kita akan ada proses penilaian. Okey, proses penilaian proposal juga berlaku dalam sistem radis, di mana ini adalah tindakan dari untuk Research Alliance lah. Kalau semua maklum, kita ada Research Alliance. Mereka ni lah adalah pihak yang akan membuat penilaian grant-grant yang telah dihantar oleh ketua projek. Okey, selepas dah buat penilaian, dah buat SEMA atau pembetulan dan sebagainya, okay, kita akan ada satu data yang mengatakan okey, inilah permohonan yang dihantar oleh penyelidik. So kita akan masukkan dalam kita punya kita dapatkan pengesahan permohonan grant, di mana hasil daripada penilaian tu akan dianalisa dan dibentangkan dalam kita punya mesyuarat rasmi iaitu mesyuarat jawatankuasa grant penyelidikan untuk tujuan pengesahan dan untuk kita endorsekan kita punya penilaian. Kemudian kita akan buat pengumuman permohonan grant kepada semualah. Kita still gunakan kita punya platform rasmi, menggunakan RMC R&D Net untuk mewawarkan keputusan permohonan grant. Okey, yang ini nota penting, memang semua penyelidik perlu memahami garis panduan sebelum membuat permohonan. Sebab kita takut nanti dah isi-isi, tiba-tiba tidak layak. Jadi nanti buang masa. Jadi mohon untuk faham garis panduan syarat-syarat yang ditetapkan supaya melayakkan untuk dinilai. Okay, itu adalah untuk grant dalaman. Untuk grant luar ni sebenarnya tak banyak beza sangat, tapi ada similarity lah juga. Okey, pembukaan grant luar ni lebih kepada kita kena dapatkan maklumat daripada pihak penaja. Apa grant yang nak ditawarkan oleh pihak penaja? Contohnya macam grant KPT, dia akan maklumkan okey, kita akan ada open grant FRGS dan PRGS fasa 1 2021 pada sekian-sekian date. So kita dapat maklumat daripada penaja dan kita akan wawarkan kepada kita punya warga penyelidik di dalam RMC, di dalam UTM ada pembukaan. Kami juga di RMC akan membuat taklimat garis panduan berkenaan pembukaan grant tu. Jadi kita yang akan bantu untuk dapatkan maklumat kepada sekiranya tidak jelas, kita akan dapatkan maklumat daripada penaja, atau ada juga yang inisiatif kita buat, kita panggil penaja sendiri menerangkan dia punya requirement untuk grant tersebut. Dan kita akan arrange lah, kita akan buat sesi taklimat, webinar dan sebagainya. So benda-benda ni semua ketua projek penyelidik pun kena maklum lah, kita akan buat. Jadi dapatkan info yang tambahan dekat situ. Okey, seterusnya dia adalah mengisi permohonan melalui sistem atau pemborang. Okey, ini adalah bergantung kepada penaja itu sendiri. Contohnya kalau penaja yang mempunyai sistem, dia akan minta isi dalam sistem lah. Kalau contohnya penajanya tidak mempunyai sistem, menggunakan borang. Okey, seperti yang kita biasalah yang kita untuk kita punya universiti dalaman ni, dia lebih kepada grant-grant KPT menggunakan platform Migrants. So ketua projek kena isi dalam Migrants lah permohonan yang nak dibuat. Jadi penilaian semua berlaku di situ. Ada juga yang permohonan menggunakan borang, macam contohnya PPRN, MyLab menggunakan borang lagi. So ketua projek kena isi borang lah. Apa dokumen-dokumen diperlukan semua kena buat. Okey. Seterusnya adalah penilaian proposal oleh panel dalaman. Okey, untuk grant luar adalah prasyaratnya dia kena melalui proses panel dalaman dahulu, di mana pihak penaja minta
pihak universiti membuat tapis dulu kita punya proposal sama ada layak atau tidak, mengikut kriteria ataupun tidak, sebelum kita forwardkan benda tu ke peringkat penaja. Okey, kita buat proses sama juga macam proses penilaian geran dalam, sama juga kita buat proses dalaman penilaian. Okey, seterusnya lepas kita dah buat go through kita punya penilaian, dia still kena masuk dalam mesyuarat rasmi JKPGP untuk tujuan pengesahan. Okey, kadang-kadang proposal lepas tapi dekat meeting JKPGP tak lepas. Kenapa? Ada sebab tu. Jadi perlu ada pengesahan daripada jawatankuasa sebelum kita keluarkan data tu ataupun kita submit data tu ke pihak penaja. Okey, next, apa yang berlaku? Nombor 5 tu adalah penilaian proposal di peringkat penaja. Okey, kita dah buat penilaian dalaman, penaja pun akan buat penilaian proposal. Okey, dekat sana mereka akan muktamadkanlah sama ada nak award geran atau tidak kepada penyelidik. Okey, nombor 6 tu pengumuman keputusan permohonan. Yang ini kita akan dapat keputusan daripada pihak penaja dan kemudian kita akan wawarkan kepada warga penyelidik keputusan yang diberikan oleh pihak penaja lah. Okay, again, nota penyelidik perlu memahami garis panduan sebelum membuat permohonan. Okey, ini adalah proses permohonan proposal lah dalam tu. Okey, kita kena masukkan kita punya username dan password dalam kita punya Radis. Okey, ini kalau siapa-siapa yang first time lah tengok kita punya view sistem Radis kita. Okey, kita kena masukkan kita punya username dan password. Lepas tu kita kena klik pada new grants. Okey, kat sini pun kita boleh nampak kita punya maklumat pegawai yang boleh dirujuk sekiranya ada masalah. Okey, setiap ketua projek saya nak maklumkan penyelidik ni dia ada dia orang punya pegawai khas iaitu RM Research Manager dan Assistant Research Manager untuk dirujuk sekiranya tak faham berkenaan dengan geran dan sebagainya, boleh rujuk dengan mereka. Okey, berbalik kepada permohonan proposal, kita pergi kepada new grants, lepas tu kita pilih jenis geran yang kita nak apply. Contohnya kita buka geran UTMER, kita kena pilih UTMER lah dia punya type of grant tu. Janganlah bila kita nak mohon UTMER, kita mohon klik pada type grant of yang salah. So kena make sure apa yang kita nak apply itu yang kita pilih supaya kita punya proposal tu masuk line yang betul. Sebab ada juga berlaku sejarah-sejarah yang lepas nak mohon grant ni tapi pergi pilih grant lain. Jadi waktu penilaian tu data tu tak ada. So itu kena make sure lah, kena bertanggungjawab apa yang ingin dibuat. Okey, seterusnya adalah pendaftaran geran dalam Radis. Okey, bila proposal dah selesai, keputusan dah keluar, okey, apa yang kena buat? Dia kena daftarlah dalam sistem Radis. Okey, apa elemen-elemen penting yang kita nak kena tahu masa kita nak daftar? Okey, first thing first, kita kena tahu geran yang kita dapat tu geran jenis kategori apa? Dalaman ke nasional ke antarabangsa ataupun international. Sebab setiap kali pendaftaran tu berbeza-bezalah dia punya level of pensemakan. So waktu pendaftaran, ketua projek kena aware apa grant yang dia dapat, macam mana cara nak pendaftaran. Biasanya benda-benda ni kita pun akan bantulah di peringkat RMC, kita akan bantu cara ketua projek macam mana nak buat pendaftaran. Okay, next adalah peranan ketua projek. Apa peranan ketua projek? Dia perlulah membuat pendaftaran dalam sistem Radis. Dia bukannya masuk automatically, so kena register juga. So kena dapatkan, kena buat tindakan lah di peringkat ketua projek. Okey, dan apa yang perlu dimasukkan, dia kena lengkapkan dokumen-dokumen penting lah seperti yang kita perlukan dalam sistem, iaitu proposal, ada kalau sekiranya ada perjanjian kena masukkan perjanjian, ada reverse budget pun kena masukkan. Okey, ini peranan-peranan ketua projek. Okey, peranan RMC, apa peranan kita? Kita akan semak dokumen yang dimasukkan oleh ketua projek dan kita mengesahkan dokumen yang dimasukkan tu adalah tepat dan boleh yang seperti yang diluluskan. Okey, selepas tu baru kita akan aktifkan geran untuk memulakan ketua projek menjalankan aktiviti penyelidikan. Ini adalah prosesnya. Okey, ini kita boleh nampak untuk pendaftaran geran dalaman dengan pendaftaran geran luar. Ada sedikitlah perbezaannya supaya kita boleh nampak kat sini. Basically dia kena kalau untuk geran dalaman sebab dia dah isikan dia punya proposal secara online. Jadi selepas dia dapat pengesahan proposal tu berjaya, benda tu pihak RA dia akan mengesahkan dan kita terus boleh tarik data untuk pendaftaran. Di mana
ketua projek, penyelidik tu tidak perlu membuat pengisian daripada awal lah. Jadi kita cuma murnikan kemaskini saja maklumat-maklumat berdasarkan komen masa buat penilaian. Okay, seterusnya bila selesai pengesahan dari hantar oleh ketua projek, dia akan masuk ke bahagian unit record untuk kita buat semakan dokumen pendaftaran tu tepat atau tidak, sama tak jumlah bajet yang diluluskan dengan bajet yang dimasukkan oleh ketua projek. Itu akan dibuat semakan oleh kita punya kerani di peringkat RMC. Selepas dah semak, kita akan buat pengesahan pendaftaran sebelum pegawai kena mengesahkan pendaftaran yang dimasukkan oleh penyelidik. Okey, selepas itu kita akan buat pengaktifan pusat kos bagi projek. Di mana mewujudkan pusat kos ni adalah kita boleh menjana surat kelulusan, lepas tu dia dah buat surat pelantikan untuk ketua projek. Kita juga akan dapat memberikan notifikasi kepada unit keuangan untuk kita menyalurkan peruntukan. Itu untuk pendaftaran geran dalaman. Okey, bagi pendaftaran geran luar, okey, kita dah terima maklumat kelulusan tu. Okey, lepas tu ketua projek perlu mendaftar dalam sistem. Mendaftar dalam sistem Radis lah. Contohnya dia dapat geran Migrants, dia dah lulus FRGS, dia kena selesaikan dulu prosesnya, iaitu semak dokumen perjanjian bagi geran luar. Okey, prosesnya sebab kalau geran luar ni dia ada perjanjian. Contohnya dia akan ada agreement di mana ketua projek perlu selesaikan agreement tu dahulu, dalam waktu yang sama buat pendaftaran geran di dalam sistem Radis. Dia kena jalan parallel lah kalau kita nampak. Okey, bila dokumen perjanjian tu dah selesai, pendaftaran dah buat, kita akan buat semakan, kita akan buat pengesahan dalam sistem Radis dan kita buat aktifkan. Okey, ingin disampaikan di sini, sistem Radis kita tidak mempunyai peranan integrasi dengan sistem-sistem luar. Jadi dia kena ingatlah kalau kita dah dapat geran luar, kita mesti kena register sebab ada pengalaman yang lepas bila dia dah lulus geran-geran kementerian, dia beranggapan benda tu akan integrate dengan sistem Radis dan automatically akan register dekat dalam Radis. Okey, sebenarnya tak berlaku lagi di mana sistem Radis kita tidak mempunyai peranan lagi lah integrasi dengan sistem pihak luar, pihak penaja luar. Okey. Ini adalah tata cara untuk pendaftaran geran. Biasanya di peringkat RMC, kita akan bantu ketua projek lah untuk memudahkan, untuk memastikan berjalan lancar. Okey, apa yang dibuat oleh pihak RMC, saya selaku SRM, kita akan bagi tata cara macam mana ketua projek tu nak daftar, apa tarikh-tarikh yang perlu dimasukkan secara detail supaya dia dapat ikut step by step dan memudahkanlah proses tu jadi cepat. Okey, inilah maklumat yang perlu dimasukkan oleh setiap penyelidik di mana elemen-elemen tab tu semua wajib diisi supaya lengkap untuk kita menggunakan data-data tu nanti. Okey, ini adalah contoh appointment letter. Kalau kita nampak apa yang wajib ada dekat appointment letter tu, dia kena nama orang yang di award, okey, nama kita punya PI, berapa amount yang telah diluluskan. So kat situ kita nampak ada 40,000, bila durationnya, berapa tempohnya. Semesti kalau research ni dia kena ada tempoh 6 bulan, 2 tahun, paling minimum 3 bulan lah, pendek kan. Kalau paling maksimum tu 5 tahun lah kalau saya boleh nampak. Tapi kadang-kadang ada yang lebih lah, bergantung kepada kita punya penaja sama ada nak extend ataupun tidak. Tapi basically info ni perlu ada dalam letter of appointment bagi pendaftaran grant. Sebab kalau tanya dekat RMC, apa yang perlu ada, dokumen penting? Appointment letter, award letter, flowchart project. Kita tengok macam mana perjalanan projek. Proposal, wajib ada proposal sebab kita nak tahu apa objektifnya, apa dia punya hasilnya nanti yang akan dihasilkan. Okey, agihan peruntukan mengikut B-series. Okey, benda ni pun wajib kena ada. Macam mana agihan peruntukan supaya kita boleh menjalankan aktiviti berdasarkan proposal yang telah diluluskan. Okey, yang lain tu dokumen tambahan lah. Contohnya kalau ada MOA, ada research agreement, boleh dimasukkan sekali sewaktu pendaftaran grant. Okey, itu adalah pendaftaran grant. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan permohonan pelantikan. Okey, dah ada grant, kita kena ada pembantu yang menjalankan grant. So, apa yang kita boleh lantik? Okey, ini adalah berdasarkan juga proposal. Macam mana? Dalam proposal tu cakap nak lantik student ataupun nak lantik RORA yang akan membantu grant ni. Okey, ini adalah jenis-jenis lantikan yang dibenarkan. Contohnya kita ada lantikan untuk
RO iaitu pegawai penyelidik, kita ada assistant iaitu penolong pegawai penyelidik, kita ada pembantu penyelidik, SLPP GRA iaitu GRA ni graduate research assistant lah, di mana dia adalah student postgraduate yang mendaftar sebagai mod penyelidikan saja yang dikategorikan sebagai GRA. Okey, SLPP SRA ini adalah semua jenis mod pengajian yang boleh dilantik. Okey, lepas tu kita ada research wages, ini adalah pada upah penyelidikan yang dijalankan oleh pelajar. Okey, kalau untuk jenis pelantikan ni dia bergantung kepada penaja. Ada geran yang tidak ada geran yang membenarkan hanya lantik GRA saja. So ketua projek kena maklum apa garis panduan nyatakan untuk membenarkan pelantikan. Sebab ada juga macam dalam garis panduan mengatakan hanya boleh lantik GRA saja, tapi waktu nak buat pelantikan penyelidik lantik RA. Jadi tak boleh begitu. Kita di peringkat RMC kita akan refer kita punya penaja apa pelantikan yang dibenarkan. Okey. Peranan ketua projek. Apa peranan ketua projek? Ketua projek perlu memohon pelantikan dalam kita punya sistem untuk lengkapkan dokumen, lampiran perlu disediakan. Ketua projek perlu memastikan modal insan yang dilantik tu menjalankan tugas. Itu adalah tanggungjawab ketua projek. Semasa buat pendaftaran tu kena baca term and regulation dia lah. Perlu bertanggungjawab, berikan tugas sebab kita melantik, kita membayar. Jadi tugas-tugas tu perlu diberikan setimpal dengan apa yang terima oleh kita punya modal insan tu. Lepas tu ketua projek perlu menghantar permohonan mengikut tarikh yang ditetapkan supaya bayaran allowance atau gaji dapat dibayar pada waktu yang tepat. Kalau kita maklum kita punya bayaran lantikan ni kita akan mengikut gaji bulanan. So kita pun tertakluk kepada kita punya proses-proses gaji, ROC gaji. Okay. Di peringkat pengurusan grant pun kita menggunakan konsep yang sama. Jadi ketua projek kena aware lah sebab kadang-kadang bila kita tak aware dengan tarikh-tarikh tu melantik selepas tarikh ROC. Jadi student ataupun kita punya talent tu tak dapat bayaran allowance pada bulan yang diperlukan. So yang ini memang menjadi tanggungjawab ketua projek untuk memastikan benda-benda tu berlaku pada waktu yang betul. Okey, seterusnya adalah dokumen. Untuk RORA basically ni dia kita boleh rujuklah maklumat tu, kita boleh buat dia punya pendaftaran lantikan tu di dalam sistem. Kita ada modul appointment, so boleh buat pendaftaran di situ. Nanti kita pilihlah kategori apa lantikan yang kita nak buat. Lepas tu setiap kategori tu dia mempunyai attachment yang berbeza-beza. Jadi ni kena fahamlah apa dokumen yang perlu masukkan. Itu boleh kita nampak ataupun kita boleh semak dokumen apa yang diperlukan. Kita boleh rujuk dekat kita punya website rasmi RMC. Kat situ ada nyatakan, okey untuk RO apa dokumen yang diperlukan. Untuk GRA apa dokumen-dokumen support dokumen yang diperlukan. Okey, apa peranan RMC? Peranan RMC kita akan semak, kita akan luluskan permohonan berdasarkan proposal KP. Kita tengok juga proposal sama ada grant itu dibenarkan ataupun tidak supaya dia tidak melanggar syarat yang telah ditetapkan oleh penaja. Okey, ini adalah step-stepnya. Okey, pihak RMC akan terima pelantikan permohonan daripada sistem melalui sistem NADIS. Kita punya unit lantikan akan menyemak dokumen seperti yang diperlukan. Okey, pegawai akan menyemak baki dulu. Okey, kadang-kadang nak buat lantikan tapi duit tak ada. Jadi kita akan reject dia punya permohonan. So kena make sure lah nak buat lantikan tu boleh tapi peruntukan pun kena ada. Peruntukan tu kena ada dan cukup untuk membayar talent yang ingin dilantik. Okey, seterusnya adalah pegawai. Selepas semua dah okey, pegawai akan mengesahkan dokumen pelantikan dan ada pegawai yang akan meluluskan lantikan. Dia ada beberapa step sebab benda-benda step-step tu dia ada semakan untuk pengesahan. Okey, dokumen-dokumen apa yang diperlukan? Biasanya kalau lantikan ni kita nak tengoklah dia punya keputusan transkrip yang terkini, salinan CJ akademik, pengakuan prestasi akademik, kita nak tengok dia punya pendaftaran subjek, make sure itu adalah staff aktif atau staff yang start aktif ataupun dia dah graduate ke. Kalau graduate dah tak boleh nak register. So benda-benda ni diperlukan semasa membuat pendaftaran pelantikan. Okey, ini adalah interface
website RMC. So sudi-sudikanlah untuk masuk, untuk kita dapatkan info. Sebab kat sini kita dah masukkan semua kita punya info tarikh gaji, ketua projek boleh download ataupun mana-mana RORA kita boleh, yang menguruskan geran boleh semak apa maklumat yang ada yang terkini yang kita boleh guna pakai untuk sebelum kita membuat proses dan sebagainya. Okey, itu adalah untuk lantikan. Okey, ini adalah view dalam sistem Radis di mana ada tab bagi appointment di mana ketua projek boleh klik di situ, dan tab of appointment application pun boleh nampaklah kat situ ada RORA atau sebagainya. Okey, bagi permohonan pertama lantikan RO, ARO ataupun RA, dia kena isi dulu maklumat dalam sistem iklan jawatan kosong UTM-HR. Sebab kita integrate data dengan UTM-HR bagi pelantikan yang ini. So, kena daftar dulu dekat maklumat dekat sana supaya dalam sistem Radis kita boleh capture data dan kita akan masukkan dalam ni. Sekiranya tidak tidak record di sana, dia tak akan masukkan data, dia tidak boleh buat pendaftaran dalam Radis lah. So yang ini minta aware lah benda-benda ni kalau ingin membuat pelantikan RO, ARO dan RA. Okey, seterusnya adalah permohonan aktiviti bagi geran pendidikan. Okey, permohonan aktiviti ni memang ada banyak. Dia ada banyak kategori lah. Kalau kita nampak dia menyertai seminar atau bengkel khusus. Lepas tu dia ada menganjurkan bengkel ataupun menghadiri bengkel. Ada yang limitnya bawah 10,000 atas 10,000. Okey, kita nampak menyertai seminar bengkel khusus dalam negara. Apa dokumen-dokumen yang diperlukan. So dia mempunyai dokumen, support dokumen yang berbeza-beza lah. Contoh menganjurkan bengkel ini kurang daripada 10,000. Dia perlu ada paperwork. Kalau menganjurkan lebih daripada 10, dia kena ada paperwork dan dia kena majukan ke peringkat pelulusnya adalah orang yang berbeza-beza. Kalau kurang pelulusnya di RFCK ataupun di peringkat mana-manalah. Okey, untuk mesyuarat kerja lapangan, whatever aktiviti yang ingin dilakukan oleh pendidik menggunakan duit research perlu mohon dahulu dalam sistem. Okey, ini yang saya nak highlightkan, perlu mohon dulu dalam sistem dan perlu dapatkan kelulusan. Itu benda paling wajib untuk ketua projek maklum. Sebab ada juga yang ketua projek tak apply, pergi je dulu. Lepas tu baru apply. Ini akan jadi masalah sebab kalau buat macam tu pihak RMC tidak akan bertanggungjawab untuk meluluskan lah dan sebagainya. Okey, kalau bagi permohonan luar negara, kita menggunakan platform e-boarding. So apa-apa untuk pergi luar negara, kita akan menggunakan permohonan dekat e-boarding. Okey, ini adalah permohonan aktiviti dalam negara. Dia punya proses kita nampak. Okey, di mana ketua projek perlu mohon aktiviti dalam sistem, apa aktiviti yang ingin dijalankan, dia ada kriteria-kriterianya, boleh pilih. Lepas tu pihak RMC akan terima permohonan melalui Radis. Lepas tu kita akan semak, kerana kita akan semak sama ada dokumen ni cukup atau tidak, duit maklumat ni cukup atau tidak dan sebagainya. Sekiranya tak cukup, amend, ketua projek kena update. Sekiranya okey, kita akan pergi ke pihak pegawai pula untuk semak sama ada duit ni ada tidak. Okey, make sure nak buat aktiviti, duit kena cukup. Kalau tak cukup, tak bolehlah buat aktiviti. So duit cukup, okey semua, kita akan luluskan. Biasanya tak ada masalah, tak ada isu untuk kita tidak luluskan. Tapi make sure kena dah dinyatakan dalam proposal. Sekiranya aktiviti yang dijalankan tu tiada dalam proposal. Okey, ini bermasalah sebab kadang-kadang kita pun tahu research ni tak semestinya follow dia punya proposal asal. Kita pun maklum yang itu sebab changes banyak dari segi COVID lagi semuanya kan. So apa yang kita boleh buat? Kalau benda tu tak ada dalam proposal, kita majukan kepada RMC, kita akan bawa kita punya permohonan tu kepada penaja. Kita akan tanya penaja lah. Ketua projek nak buat program ni tapi tak ada dalam proposal asal, so kita nak mohon kelulusan. Ini yang biasanya akan dilakukan oleh penyelidik. So jangan semudahnya buat je dulu ataupun apply je dulu sebab kita memang tidak akan bertanggungjawab sekiranya tidak mendapat kelulusan daripada pihak penaja. Okey, nota penting kita boleh bacakan permohonan selepas menjalankan aktiviti adalah tidak dibenarkan. Kita benarkan aktiviti backdated. Okay, sebarang rayuan adalah tidak dipertimbangkan kecuali dengan justifikasi yang kukuh oleh ketua projek. Yang ini memang kita praktiskan di RMC
di mana kita tak benarkan aktiviti dah buat, lepas tu baru nak apply. Ini memang kena aware. Lagi-lagi kalau melibatkan geran daripada penaja luar. Kita tak benarkan, bukan tak galakkan, tak benarkan langsung. Jadi ketua projek apa-apa apply dulu. Sama ada lulus atau tidak ataupun apa, kita akan bincang kemudian. Okey, implikasinya implikasi kalau tak apply lepas tu nak buat tuntutan tak dibenarkan, so akan jadi kerugian di peringkat ketua projek itu sendirilah. Sebab ada yang berlaku dia tak apply dia punya permohonan aktiviti nak pergi conference, lepas tu alasan tak kukuh, so rugilah di situ oleh ketua projek, tak dapat buat tuntutan. So make sure mana-mana ni kena ikutlah tata cara yang telah ditetapkan. Bagus juga kita mohon aktiviti awal sebab kita nak ada record. Sebab kita takut nanti bila kita tak mohon, dah buat aktiviti, ada berlaku kecelakaan ke atau sebagainya, dia akan back balik. Siapa yang meluluskan? Itu sebenarnya tak baguslah kan, tak mengikut tata cara yang sebenar. Okey, ini adalah view untuk permohonan aktiviti. Okey, kita nampak kat situ. Kalau untuk ni dalam negara kita make sure ini adalah permohonan aktiviti dalam negara. Okey, dia boleh mohon, dia kena select lah apa jenis aktiviti yang nak dijalankan. Contohnya meeting, sekecil-kecil meeting tu pun kalau nak gunakan duit research, kena apply. So make sure sekecil-kecil apa pun yang kita nak buat menggunakan duit luar, kita kena apply lah. So kena ingat yang itu. Okey, ini adalah permohonan aktiviti luar negara. Okey, permohonan aktiviti luar negara tu saya highlightkan kena melalui sistem UTM-HR e-boarding. So apa yang dia perlu buat? Ketua projek perlu mohon aktiviti dalam sistem UTM e-boarding. Okey, pihak kami akan terima permohonan aktiviti melalui sistem. Kerana aktiviti kita akan semak dokumen, buat checklist sama ada ni atau mencukupi syarat. Dia ada syarat-syarat dia lah, boleh baca dekat di garis panduan. Apa syarat-syarat untuk pergi luar negara, apa checklist yang kita ada. Bila dah selesai tu, kita akan semak checklist dengan duit dia. Sama ada duit tu cukup atau tidak. Okey. Nanti pihak pegawai akan mengesahkan okey permohonan ini layak mengikut syarat yang telah ditetapkan, telah mendapat kelulusan daripada penaja dan sebagainya. Okey, baru kita akan mengesahkan permohonan. Okey, nota penting di sini bagi permohonan luar negara, peranan RMC hanya mengesahkan dokumen dan peruntukan yang dimohon. Jadi kuasa melulus ni tertakluk kepada pengurusan tertinggi universiti. So kadang-kadang di peringkat kita ni dah lulus, duit cukup, tapi pengurusan di peringkat pengurusan tertinggi benda tu tidak diluluskan. Itu bergantung, kelulusan bukan di tangan kami lah, tapi kebanyakannya sekiranya menggunakan gelar pendidikan mengikut syarat penaja, tiada masalah lah untuk pihak pengurusan meluluskan. Okey, ini adalah view untuk UTM e-boarding, sistem e-boarding. Kalau perjalanan luar negara ni lah kita nampak, tapi since COVID mulai 17 Mac yang tahun lepas, sistem ni ditutup. So mana-mana ketua projek tidak boleh apply. So kena tunggulah sama ada 1-2 tahun lagi akan dibuka ataupun tidak. So ini kita just maklumkan je lah. Okey, ini adalah kalau kita boleh nampak garis panduan dan sistem rujukan yang penyelidik ataupun pihak yang ingin mengetahui pasal maklumat research, kita boleh nampak garis panduan research grant, kita boleh nampak tabel urus, pekeliling. Ini semua maklumat-maklumat ni kita boleh dapatkan dalam kita punya website rasmi RMC. So boleh buka kita punya website rasmi, boleh go through apa dokumen-dokumen yang ada supaya boleh jadi rujukan. Jadi kat situ semua info dah ada. Kalau tak boleh tahu juga, boleh maklumkan kepada kami. Selain daripada website rasmi RMC, kita ada tengok kat situ ada sistem radis yang kita gunakan sebagai kita punya pendaftaran grant, pengurusan grant, dan sistem MOSTI. Ini MOSTI ni IDANA. Okey, sistem MOSTI pun dia ada permohonan grant dalam talian lah. Okey, dengan sistem KPT, My Grants. Ini pun memang menggunakan sistem yang kerap lah yang kita selalu gunakan untuk pengurusan grant. Okey, yang ini adalah peranan. Saya lebih yang itu adalah proses. Saya nak terangkan jugalah peranan-peranan pegawai-pegawai di RMC. Sebab kadang-kadang tak tahu siapa yang buat benda ni sebenarnya, siapa yang uruskan. Okey, saya selaku senior research manager, kita akan in charge sebagai ketua unit lah. Apa tugas saya akan merancang melaksanakan proses pembukaan grant. Contohnya ada nak buka grant baru, kita dah prepare lah apa requirement, apa yang kita perlu adakan, jadual pelaksanaan, itu semua dalam tindakan lah.
Okey, kita akan menyelaras kita punya taklimat berkenaan garis panduan sekiranya perlu, sekiranya maklumat itu tidak jelas, kita akan rujuk kepada penaja, apa maklumat-maklumat yang perlu disampaikan kepada kita punya penyelidik. Kita akan bantu jadi facilitate kita punya penyelidik supaya info yang disampaikan tu tepat, apa yang ketua projek tu nak apply tu sampai kepada mereka. Okey, kita pun di peringkat saya pun akan menyelaras penilaian dalaman mengikut jenis geran. Okey, kadang ada jenis geran yang kita perlu buat penilaian dalaman, so kita kena arrange lah bila tempoh waktu dan sebagainya. Kita perlu dapatkan pengesahan dengan pengurusan, kita kena membuat penghantaran proposal atau perjanjian kepada penaja. Kalau semua dah selesai, biasanya akan ada satu proses di mana kita kena hantar by email ataupun kita hantar dokumen kepada pihak penaja. Itulah peranan-peranan yang perlu dibuat lah. Okey, menyelaras penilaian proposal bagi geran luar. Yang ini pun memang RMC ada buat. Okay, penilaian proposal berlaku di peringkat Research Alliance, ada juga berlaku di peringkat RMC. Tapi atas kerjasamalah kita sama-sama melakukan proses penilaian, menyusun jadual di peringkat kita lah. Selain itu juga untuk proses pendaftaran geran dalam sistem. Okey, yang ini memang kita akan bantu untuk memudahkan, mempercepatkan proses. Kita tak nak ada yang tercicir-tercicir. Jadi kita akan bantu sediakan master list, mana-mana yang berjaya. Kita akan buat tata cara pendaftaran supaya lebih mudah ketua projek. Just follow je kita punya tata cara tu dan kita sediakan time frame. Bila waktu yang perlu mohon, bila waktu perlu daftar supaya dia ikut dan projek tu dapat diaktifkan mengikut tempoh yang bertepat lah. Jadi boleh terus jalan. Projek start 1 bulan 10, terus 1 bulan 10 dah boleh gunakan duit projek. Sebelum 1 bulan 10 pun kita dah aktifkan lah. Itu lebih bagus. So kita perlu buat benda tu dengan kerjasama semua pihak. Kita dah bantu facilitate, ketua projek pun perlu buat tindakan lah supaya kita boleh segerakan. Okey, permohonan keluar negara. Okey, permohonan keluar negara ni, okey, selepas kerani SEMA, okey, di peringkat saya akan mengesahkan dokumen tu dengan dana tu cukup ataupun tidak. Okey, saya juga diminta untuk memantau unit-unit di bawah lah supaya KPI-nya, supaya pelantikannya buat, supaya semakan dokumennya tepat. Semua tu kita perlu pantau. Okey, seterusnya adalah research manager. Seperti yang saya tunjukkan tadi di slide pendaftaran, kita boleh nampak maklumat research manager. Okey, apa ni research manager? Okey, setiap akademik, setiap penyelidik mempunyai seorang research manager. Contohnya macam kita student lah, kita punya pengurus PA akademik kan, kita punya akademik. So untuk researcher pun mereka ada research manager. Mereka ni lah yang akan membantu ketua projek menjalankan aktiviti penyelidikan. Dia bukan buat research, dia bantu saja. Dia tak menjalankan research ketua projek, tapi dia membantu facilitate apa yang ketua projek tak faham, dia akan bantu untuk terangkan. Okey, kita ada 4 kita punya research manager. Okey, kita ada 4 yang dia akan, setiap 4 ni dia akan menjaga lebih kurang 400 penyelidik. 400 penyelidik, cuba bayangkan kalau 400 ni dia ada 2 geran setiap projek. Jadi ada 800 projek yang perlu dia tahulah setiap ketua projek tu. Okey, apa yang dia perlu buat? Dia memastikan perjalanan projek ni lancar. Dia akan bantu ketua projek sekiranya ada dokumen-dokumen macam tak faham apa yang perlu dibuat, stuck dekat mana-mana, boleh rujuk dengan ketua projek, kita punya research manager lah untuk dan sebagainya. Mereka jugalah pegawai-pegawai yang akan mengesahkan ataupun meluluskan permohonan yang dibuat oleh penyelidik. Contohnya macam aktiviti, macam pelantikan, mereka lah yang akan bantu untuk menyemak dan memastikan dokumen ataupun peruntukan itu adalah mencukupi. Itu untuk RM. Okay. RM ni akan dibantu oleh ARM. ARM pun juga akan membuat lebih kurang sama dengan RM, cuma peranan tu lebih kurang sikit lah. Dia ni pegawai dengan penolong pegawai. Jadi mereka dah akan bantu menyemak, membantu ketua projek. So mereka ni adalah orang yang boleh dikontak. Okey, dibantu dengan nombor telefon. Kita ada sediakan nombor handphone untuk mereka membantu ketua projek. Boleh email mereka. Tapi seperti yang semaklumlah, kita akan bantu menguruskan, bukannya menjalankan projek. Sebab ketua projek ni perlu ada lantikan menggunakan duit geran, dia boleh lah lantik RA, GRA dan sebagainya, tapi untuk menjalankan research tu taklah bukan kepakaran mereka lah untuk menjalankan geran projek yang dijalankan. Okey, ini adalah unit lantikan.
kita ada 3 orang staff yang akan bantu buat semakan. Biasanya kalau untuk pelantikan paling kurang pun setiap bulan ada 100 lebih pelantikan. Jadi mereka bertiga ni lah yang akan pastikan penyemakan dokumen, make sure betul, semakan dari segi pelarasan gaji dan sebagainya. Mereka yang akan bantu untuk selesaikanlah untuk pelantikan. Okey, bagi unit rekod dan proposal, mereka ada 2 orang, iaitu Puan Raja Rosita dan Puan Nur Azrin. Okey, tugas dan peranannya dia buat bantu dari segi kita nak buat taklimat, dia orang akan arrangekan penyediaan proposal dan sebagainya. Mereka yang akan tolong sorting, semak dan sebagainya. Dan untuk pendaftaran dalam sistem, pertukaran ataupun pertambahan ahli projek dalam sistem. Okey, untuk aktiviti pula kita ada seorang saja kita punya ni, sebab aktiviti dia punya dia punya sistem pun memang dah establish, kita boleh semak melalui online saja. So kita ada seorang iaitu Puan Nur Faizah, dia akan bantulah menyemak, menyusun kertas kerja, make sure kita buat offer letter dan sebagainya. Okey, itu adalah ni. Saya rasa untuk taklimat saya sampai di situ saja. Ini adalah tim di bawah unit pengurusan projek. Kami adalah semua perempuan, girls power. Okey, kita work together supaya kita dapat membantu kita punya penyelidik menjalankan aktiviti penyelidikan dan sebaiknya. Okey, terima kasih. Saya serahkan semula kepada Encik Hamzah. Okey, syukur Alhamdulillah di atas perkongsian yang bermanfaat itu sebentar tadi. Semoga ilmu yang kita perolehi pada hari ini dapat diaplikasi secara baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Dengan ini berakhirlah sesi perkongsian kita pada hari ini. Saya selaku wakil dari pihak penganjur ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada penceramah kerana sudi meluangkan masa, dan tidak lupa juga kepada hadirin sekalian kerana sudi mengikuti program kita pada hari ini sehingga tamat. Sekian saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.